Jadi kita telah dapat memerintah negara ini. Apakah keunikan parti kita menjadi pemerintah berbanding dengan parti-parti lain? Keunikan parti kita adalah slogan reformasi yang saya katakan tadi. Ianya bukannya sekadar slogan. Seperti yang kita semua tahu, ia telah berteraskan ataupun berasaskan kepada deklarasi Permatang Pau yang telah pun disentuh ataupun disebutkan oleh Naib Presiden yang menggulung tadi. Teras utama deklarasi Permatang Pau adalah menegakkan keadilan untuk semua, membersihkan institusi undang-undang, mendaulatkan kuasa rakyat, memperjuangkan keadilan ekonomi untuk semua kaum, membenteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Inilah nada dan nadi kepada slogan reformasi yang kita telah lakukan selama ini. Jadi apabila kita menjadi pemerintah di pusat, slogan reformasi ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih relevan kerana ia menjadi rukun atau prinsip untuk kita memerintah negara ini untuk tempoh yang diamanahkan oleh rakyat. Jadi kita sudah capai satu tahap daripada melaung slogan, sekarang kita melaksanakan rukun dan prinsip slogan itu. Polisi kerajaan dan inisiatif kerajaan yang diutarakan dalam ucapan dasar Presiden adalah berteraskan kepada prinsip-prinsip reformasi ataupun gerakan reformasi itu. Presiden tak anjak. Yang pentingnya menteri, timbalan menteri, mereka yang memegang jawatan di GLC akibat daripada kelebihan kita yang dapat memerintah negara ini, dan di semua peringkat termasuk rakyat harus menghayati prinsip-prinsip ini. Kita tidak boleh anjak daripada prinsip atau teras asas ini. Jadi, apabila Kerajaan Perpaduan mengambil alih Putrajaya, harapan kita ataupun harapan rakyat adalah akan ada satu perubahan serta-merta berasaskan kepada apa yang kita telah janji di bawah rukun yang saya sebutkan tadi. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah reformasi, bukan revolusi. Reformasi akan mengambil masa untuk pelaksanaan. Reformasi harus mengambil kira beberapa faktor. Apabila Perdana Menteri kita mengambil alih kerajaan, kita mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri, banyak perkara yang perlu diambil kira. Hutang negara 1.5 trilion. Kos sara hidup yang sedang melambung tinggi kerana kedudukan serantau ataupun sedunia. Tekanan politik yang berasaskan kepada perkauman dan agama yang ekstrim. Tiada majoriti mutlak untuk menubuhkan parti secara untuk Pakatan Harapan. Kita perlu bekerjasama dengan pihak yang sekian lama telah menjadi pembangkang ataupun dengan mereka kita telah bertembung sepanjang masa ini. Kita harus mendapatkan keyakinan gabungan baru dan juga ahli-ahli daripada gabungan baru bahawa kita ikhlas dalam kerajaan perpaduan ini. Pilihan raya di 6 negeri daripada mana 3 negeri telah di bawah
kuasa kita. Jadi ini adalah perkara-perkara yang telah menjadi faktor dalam mengambil kira pelaksanaan polisi dan juga pelaksanaan inisiatif-inisiatif kerajaan madani. Walau bagaimanapun keras kekangan ini dalam menggubal polisi ataupun melaksanakan program di lapangan, kita tidak pernah anjak daripada gerakan reformasi ataupun teras reformasi yang saya katakan tadi. Jadi, yang paling penting yang perlu Perdana Menteri kita atau Presiden kita capai sebelum kita maju ke hadapan adalah kestabilan politik. Kestabilan politik adalah amat penting untuk kita kekal menjadi pemerintah dan juga melaksanakan semua cita-cita kita di bawah gerakan reformasi yang telah dimulakan 25 tahun dahulu. Kita telah pun mencapai kestabilan politik seperti mana telah diungkapkan oleh Presiden dalam ucapan dasarnya. Terima kasih kepada semua anggota-anggota dalam kerajaan perpaduan. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat mendapat keyakinan anggota-anggota dalam kerajaan perpaduan. Sekarang adalah tugas kita sebagai menteri, timbalan menteri dan juga mereka yang memegang jawatan dalam GLC untuk melaksanakan amanah yang diletak atas bahu kita. Di peringkat di kementerian saya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, saya telah bertemu dengan ramai ataupun saya telah pergi ke sekurang-kurangnya 4 ataupun 5 negeri, bertemu dengan MPN negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, Melaka, dan saya telah mengadakan perbincangan dengan MPN di peringkat negeri untuk cari jalan bagaimana kita boleh membawa inisiatif-inisiatif kerajaan untuk memperkasa usahawan-usahawan kecil dan sederhana, usahawan-usahawan mikro, kecil dan sederhana. Saya juga telah adakan perbincangan dengan ahli-ahli, saya telah mengadakan perbincangan dengan wakil-wakil rakyat kita dan saya juga telah mengadakan perbincangan dengan YB Rodziah untuk memulakan satu jawatan kuasa usahawan di peringkat parlimen secara perintis untuk kita dapat memahami lebih dekat dengan rakyat bagaimana kita boleh bantu rakyat di peringkat parlimen. Ini adalah satu caranya kita boleh dengan sepenuh-penuhnya menoktahkan kemiskinan. Jadi ini adalah tanggungjawab kita sebagai menteri ataupun timbalan menteri membawa semua usaha dan inisiatif kerajaan ke peringkat parlimen dan juga di peringkat DUN supaya kita boleh menebus semula keyakinan rakyat di mana di tempat-tempat di mana kita telah hilang kerusi. Jadi hasrat saya seperti mana yang saya telah bincangkan dengan beberapa ahli wakil rakyat di peringkat parlimen dan juga di peringkat DUN, dan selepas kita melangsungkan program kita secara perintis di Ampang, kita akan laksanakan di semua DUN termasuk kawasan parlimen dan DUN yang kita telah bertanding dan telah hilang, tidak dapat berjaya. Hasrat saya adalah supaya kita boleh membawa hasrat kerajaan, inisiatif kerajaan, polisi kerajaan supaya kita kepada rakyat, supaya rakyat boleh ada ataupun rakyat boleh memupuk keyakinan terhadap pemerintahan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah satu caranya kita boleh menjalin hubungan erat dengan rakyat. Kalau tumpuan kita adalah untuk menoktahkan kemiskinan, kita perlu cari jalan macam mana kita boleh sampaikan maklumat ke akar umbi
anggota-anggota dan di peringkat akar umbi supaya mereka boleh membawa kepada rakyat di kawasan mereka supaya satu jalinan perhubungan dapat dimulakan dan juga dieratkan lagi. Ada ramai pembahas yang telah menyentuh atas isu veteran. Ada ramai yang telah menyentuh atas ahli-ahli lama yang telah lama menyumbang kepada parti dan telah memberi kerjasama yang begitu baik dan erat sepanjang masa, khususnya pada masa-masa pilihan raya. Saya boleh nampak ramai yang memberi sepenuhnya untuk kejayaan seseorang wakil rakyat di setiap tempat, tidak kira sama ada mereka jadi calon atau mereka tidak dinamakan menjadi calon. Tetapi permintaan saya kepada anda semua juga adalah sekiranya seseorang itu tidak dinamakan ataupun dicalonkan, perhubungan antara parti dengan anda tidak terhenti di peringkat itu sahaja. Ia boleh diteruskan, ia boleh diperbaharui, dia boleh dijadikan lebih matang dari segi pemikiran, dia boleh dijadikan lebih bermakna kepada perjuangan parti kita. Dan sumbangan anda akan sentiasa dihargai dengan satu cara ataupun lain. Jadi itu adalah permintaan saya, walaupun ada permintaan daripada ramai pembahas-pembahas bahawa apabila ada pencalonan seperti saya dicalonkan di Tapah, kalau ada pencalonan daripada luar, biarlah kita angkat martabat parti dan juga hasrat parti sebagai yang unggul dalam sebarang perjuangan kita. Dan dari pihak menteri dan juga timbalan menteri, saya akur kita pun mempunyai satu tugas apabila kita turun ke kawasan di mana-mana tempat kita harus menghormati cabang dan juga MPN di setiap tempat. Itu adalah satu permintaan yang sangat-sangat bermakna. Itu adalah satu caranya kita dapat meneruskan perhubungan ini, dan saya sentiasa bila-bila masa saya pergi ke mana-mana negeri ataupun mana tempat saya mengambil berat, saya akan hantar surat sebelum saya pergi ke cabang ataupun kawasan itu. Itu sudah menjadi amalan saya. Dan sebelum saya sudahi penggulungan saya juga ingin menyentuh atas perbahasan daripada Selangor berkenaan dengan masyarakat India. Seperti mana yang telah ditekankan, Perdana Menteri inilah yang mempunyai keberanian untuk membuat pengumuman secara luas bahawa dia akan menjaga kepentingan semua kaum, termasuk kaum India, Cina dan kaum Iban, Kadazan, siapa juga kaum di negara ini. Perdana Menteri kita terkenal dengan satu lagu bahasa Tamil, MGR. நான் ஆணையிட்டால் அது நடந்துவிட்டால் இங்கு ஏழைகள் வேதனைப்பட மாட்டார். Maksud dia, jika saya perintah dan perintah saya dilaksanakan, tiada orang miskin yang akan menderita di negara ini. Jadi Perdana Menteri telah mengeluarkan perintah, dan ini pelaksanaan atas, saya percaya, atas bahu Menteri Ekonomi. Tak pandai nyanyi. Jadi Perdana Menteri telah menunaikan janji dengan mengumumkan apabila bajet pertama
baca di Parlimen, Perdana Menteri telah memberi penekanan kepada menoktahkan kemiskinan semua masyarakat Malaysia termasuk kaum India yang didapati paling termiskin di negara ini. Jadi walaupun itu setakat lagu tetapi itu sudah menjadi satu kenyataan. Langkah telah pun diambil. Masa Tetapi dah cukup. 3 saat lagi. Tetapi saya percaya ada lagi banyak yang perlu dilakukan untuk masyarakat India. Another round, surat sampai Dari segi kita perlu mengatasi masalah statelessness, peluang pekerjaan di sektor awam, peluang pekerjaan di polis, tentera dan sebagainya, peluang lesen dan permit kepada usahawan masyarakat India, peluang pengajian di pusat pengajian tinggi, khususnya kepada pelajar-pelajar cemerlang B40. Ada banyak perkara yang perlu dilakukan, tetapi saya hanya minta ahli-ahli akar umbi dan rakyat untuk sabar. Ia akan dilakukan kalau tidak kita dapat mencapai satu keadilan kepada rakyat yang menyusah di situ, tak kira apa latar belakang mereka, memaknai reformasi ataupun menjulang madani tidak boleh dicapai. Dengan itu saya ucapkan terima kasih atas peluang ini. Terima kasih, Tuan Sahaswati.